sejahtera. Hari ini kami ingin membahaskan tentang isu perpaduan kaum yang berlaku di kalangan masyarakat. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin hadirat. Saya Nur Isni Syamsul Bahari, selaku pengerusi bagi forum pada hari ini, ingin membincangkan mengenai perpaduan rakyat yang semakin goyah. Jadi, pada hari ini kita telah menjemput 3 panel hakim yang arif lagi bijaksana bagi membincangkan mengenai isu ini. Panel yang pertama yang tidak asing lagi pada kita iaitu panel Kasturi, dan panel kedua pula ialah panel Kanika, manakala panel yang ketiga ialah panel Murga. Saudari, atas kesedaran bahawa negara Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama, jadi kerajaan telah membentukkan usaha membangunkan bangsa dan juga identitinya yang tersendiri. Justru itu, kerajaan sentiasa merangka strategi dan membuat perancangan tertentu bagi menghadapi serta menangani isu dan masalah yang berkaitan. Kerajaan mempunyai falsafah yang jelas dari segi corak dan hak pentadbirannya. Pentadbirannya itu membangunkan negara dengan pembangunan bangsa yang ada maruah dan identiti sendiri. Malahan berkeupayaan serta berkebolehan dalam segala segi kemahiran yang diperlukan secara menyeluruh meliputi aspek mental, fizikal dan material dan juga rohani. Dan ini bermakna rakyat di negara ini mempunyai peranan masing-masing dalam menyumbang ke arah pembangunan negara, membandingkan betapa pentingnya perpaduan dalam menjaga kesejahteraan negara Malaysia. Saya ingin bertanya kepada panel pertama mengenai tujuan perpaduan dengan lebih lanjut, seperti yang kita tahu mengenai konsep satu Malaysia yang ditubuhkan. Silakan. Pertama sekali, saya ingin berterima kasih kepada pengerusi majlis kerana menjemput saya untuk memberi sedikit informasi yang perlu dihuraikan kepada para penonton sekalian. Baiklah, perpaduan adalah konsep yang bermakna negara kita sebagai satu entiti ataupun parti yang tidak berbelah bagi. Di sini dapat kita rumuskan bahawa untuk mencapai perpaduan adalah daripada apa yang dijangka kerana banyak perkara yang perlu kita fahami tentang perhubungan di antara aspek-aspek perpaduan dan peringkat-peringkatnya serta memahami psikologi manusia dan perhitungannya dengan kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah sentiasa ingat apa yang telah terjadi di sesetengah negara yang rakyatnya sesama sebangsa sendiri bergaduh yang akibatnya membawa kepada porak-poranda dan penderitaan yang tidak kesudahan. Kita rakyat Malaysia berbilang kaum dan keturunan perlu ingat bahawa perbalahan kita akan hanya membawa kepada keburukan dan kerugian kepada diri kita sendiri. Terima kasih kepada ahli panel yang pertama yang telah menjawab persoalan saya tadi. Seterusnya, mungkin para penonton masih lagi tertanya-tanya mengenai tajuk ini. Dan saya ingin pula mengajukan soalan kepada panel hakim kita yang kedua, iaitu yang cantik bergaya pada tengah hari ini, iaitu panel Kanika. Dan soalannya ialah bagaimana langkah-langkah perpaduan ini ditekankan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum perlu dipupuk dari semasa ke semasa. Usaha ini perlu dilakukan memastikan keamanan negara sentiasa terpelihara. Pernahkah lintas dalam benak kita tentang maksud frasa perpaduan rakyat? Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, perpaduan rakyat dapat diertikan sebagai rakyat berganding bahu untuk melakukan sesuatu dan sentiasa menyelesaikan masalah secara musyawarah. Persoalan ialah apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan bagi memastikan perpaduan rakyat dapat dikekalkan. Langkah yang paling afdal ialah rakyat Malaysia haruslah mempunyai sikap toleransi dalam diri. Hal ini amat penting untuk mengelak berlakunya sebarang pertelingkahan atau perselisihan faham yang mampu mencebelahkan rakyat Malaysia.
Dr. Mahathir Mohamad, Mantan Perdana Menteri, kita haruslah mengetepikan emosi yang boleh menyebabkan perpecahan. Selain itu, kita haruslah berpegang dengan prinsip hidup bersama secara aman, saling membantu dan bekerjasama ibarat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, serta mengikis sikap bagi enau dalam berluka, melepaskan pucuk masing-masing untuk memastikan perpaduan rakyat berbekalan. Memandang betapa pentingnya perpaduan dalam menjaminkan kesejahteraan negara Malaysia, semangat persaudaraan dan kewargaan negara hendaklah dilakukan secara berencana dengan menggunakan prasarana dan jentera kemasyarakatan yang wujud di negara Tadi ini. kita sudah mendengar langkah bagaimana perpaduan dapat dikekalkan daripada panel kedua kita. Saya mempunyai satu soalan yang ingin diajukan kepada ahli panel ketiga. Adakah pentingnya konsep perpaduan rakyat perlu dipupuk sejak kecil lagi? Silakan. Para hadirin sekalian, pada pandangan saya merasakan bahawa peranan memupuk perpaduan ini patut lebih ditekankan kepada generasi muda, terutama dari peringkat sekolah lagi, serta sumbangan ibu bapa yang mengingatkan anak-anak mereka betapa negara ini sentiasa memerlukan permuafakatan dan kerjasama. Kita juga meletakkan sepenuh harapan terhadap rakyat, termasuk pemimpin-pemimpin masyarakat dan wakil-wakil rakyat yang agar memikirkan sedalam-dalamnya betapa perlunya persefahaman dan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum dan keturunan dipupuk dan dijaga dengan baik supaya perkara-perkara yang tidak diingini dapat dielakkan. Kebijaksanaan kata-kata pusaka, bulat air kerana membentung, bulat manusia kerana mufakat, dan bersatu teguh bercerai roboh serta sepakat membawa berkat. Ini ternyata benar. Hanya dengan adanya permufakatan antara rakyat dapatlah diwujudkan satu iklim perpaduan yang jitu. Ini akan memudahkan lagi pihak kerajaan merancang dan dilaksanakan pada juga program pembangunan bagi faedah rakyat keseluruhannya. Oleh yang demikian, kita perlu merancang kegiatan kejiranan untuk mengelakkan proses perpecahan dari terus berlaku dan tidak mahu masyarakat hanya wujud berseorangan mengikut falsafah aku, engkau, tanpa menyertai kegiatan yang coraknya berkelompok dan saling bantu-membantu. Banyak kegiatan kejiranan yang dikenal pasti boleh dilaksanakan dengan kumpulan sasar yang bertentu mengikut kehendak sesebuah komuniti, ianya seperti aktiviti kejiranan. Ini perlu digarap dengan sebaik mungkin agar ianya berjaya dilaksanakan, khususnya dalam kalangan masyarakat bandar. Memang tidak dapat kita nafikan keinginan untuk privasi wujud di dalam diri seseorang dan tidak kita sedar bahawa pada waktu tertentu kita perlu lari dari pemerhatian orang ramai. Tetapi privasi ini juga jangan kita jadikan sebagai satu budaya yang akan merebak. Di kalangan masyarakat sejiran kita. Privasi hanyalah pada waktu tertentu yang tidak menggugat kepentingan sosial. Jadi di sini kepentingan sosial tetap menjadi keutamaan. Hari sekali saya berharap semua pihak akan berusaha memahami matlamat yang murni ini dalam mengamalkan cara-cara yang telah digariskan. Saya juga menyuruh badan-badan korporat agar dapat bersama-sama membantu dengan kerajaan dalam usaha semangat perpaduan di negara kita. Apa yang kita harapkan mudah-mudahan akan lahirlah satu bangsa Malaysia yang lebih bersatu padu, stabil dan berjaya serta dihormati oleh seluruh dunia. Terima kasih kepada panel ketiga iaitu panel Duga. Jadi seterusnya saya ingin mengajukan soalan kepada panel pertama kita iaitu pentingkah badan-badan bukan kerajaan bekerjasama dalam memupuk perpaduan rakyat? Silakan. Badan bukan kerajaan, NGO juga memainkan peranan yang penting dengan mengadakan pelbagai kempen dan ceramah yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan perpaduan. Aktiviti sebegini haruslah diadakan secara berterusan dan bukannya setakat hangat-hangat tahi ayam saja. Hal ini amat penting kerana melalui aktiviti tersebut, rakyat Malaysia akan terdedah dengan kepentingan perpaduan. Pernahkah terlintas dalam fikiran kita bahawa ibu bapa juga memainkan peranan penting bagi memastikan perpaduan terus subur? Ibu bapa merupakan orang yang terdekat dengan anak-anak.
Oleh itu, sudah menjadi tanggungjawab ibu bapa mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai yang murni seperti kerjasama dan saling membantu. Ibu bapa hendaklah menggalakkan anak-anak supaya berkawan dengan anak-anak daripada kaum yang lain. Oleh sebab itu, ibu bapa mestilah menjadi suri teladan kepada anak-anak dengan menunjukkan contoh, iaitu mereka juga perlu bergaul dengan kawan-kawan daripada pelbagai kaum, supaya tidak dianggap bagai ketah menyuruh anaknya berjalan dengan betul. Melalui cara ini, anak-anak akan mengikut jejak langkah ibu bapanya untuk menjalinkan persahabatan dengan kaum lain. Kerana bagaimana acuan, begitulah kulinya. Jadi, saya mempunyai satu soalan lagi daripada panel kedua, iaitu bagaimana cara untuk memupuk perpaduan terutamanya bagi kaum Melayu kepada kaum-kaum yang lain. Silakan. Menjadi tanggungjawab setiap daripada kita yang cinta keamanan dan kemajuan untuk memastikan perpaduan di dalam masyarakat bukan sahaja dikekal, malah dipupuk dan dipereratkan lagi. Di dalam negara majmuk seperti di Malaysia, mana terdapatnya pelbagai kaum, agama dan kebudayaan seluruh masyarakat, terutamanya pemuda-pemudi kita, mestilah mempunyai sikap toleransi dan persefahaman yang tinggi supaya perpaduan dan keharmonian antara semua rakyat berbilang kaum dapat dipelihara. Dalam hal ini saya berpandangan bahawa peranan ibu bapa, masyarakat serta kerajaan amat penting bagi melahirkan generasi muda yang dapat menjaminkan kemajuan, kemakmuran, keamanan dan perpaduan antara kaum dan agama. Jadi, bagaimanakah cara kaum melaju terutama kepada kaum-kaum yang lain? Iaitu dengan menghormati hak-hak orang Cina dan India di dalam negara ini, tidak melabelkan mereka sebagai pendatang atau merempat, dan 1001 kenyataan yang mengeluhkan kedudukan antara kaum dalam negara kita sekaligus bertentangan dengan semangat satu Malaysia yang diperjuangkan oleh UMNO dan BN pada hari ini. Atau semangatnya konsep satu Malaysia itu hanya di teori semata. Pandangan satu penilaian harus dijalankan supaya kita dapat sentiasa mewujudkan semangat perpaduan di dalam masyarakat kita. Tiap-tiap kaum mempunyai nilai-nilai dan ciri-ciri kebudayaan yang tersendiri, dan langkah yang harus dijalankan sekarang ialah dengan memahami cara hidup antara kaum. Fahaman yang lebih baik ialah boleh dilakukan melalui program seperti majlis rumah terbuka, forum langsung serta dialog terbuka, kerana ia akan membantu kita memupuk semangat masyarakat yang bersedia menghormati cara hidup yang berlainan daripada cara hidup Kita sudah mendengar pandangan daripada ketiga-tiga panel kita. Kita sudah mendengar pandangan daripada ketiga-tiga panel jemputan kita pada hari ini. Jadi, sebagai konklusinya, semua pihak haruslah berganding bahu, ibarat bukit sama didaki, kelurah sama-sama dituruni. Untuk memastikan perpaduan rakyat dapat dikekalkan, janganlah meranakan impian Malaysia untuk mencapai wawasan 2030 yang diwawarkan oleh mantan Perdana Menteri kita, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bersama-samalah kita memanifestasikan izam Malaysia untuk menjadi negara yang berjaya di pesada antarabangsa. Biar matahari terus bersinar, biar pohon terus menghijau, dan biarlah Malaysia terus gemilang melalui perpaduan yang kita bina. Tanpa perpaduan, negara kita tidak akan maju atau berjaya untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara yang telah maju. Terima kasih kepada anda semua yang sudi mendengar. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.